Trump melancarkan serangan habis-habisan selepas menyambung semula serangan di Iran dalam satu serangan balas dan tindak balas itu datang selepas satu lagi provokasi serius oleh rejim Iran berhampiran Selat Hormuz. Amerika Syarikat telah melancarkan satu lagi pusingan serangan terhadap Iran sebagai tindak balas kepada IRGC yang telah menyasarkan kapal-kapal kargo di Selat Hormuz. Menurut Komando Pusat DOS Utua, pelbagai sasaran berbeza telah diserang termasuk lokasi pemantauan tentera, sistem radar, sistem komunikasi, kemudahan penyimpanan drone dan keupayaan meletakkan periuk api. Presiden telah memuat naik di Truth Social selepas serangan itu. Amerika Syarikat telah menyerang depo peluru berpandu drone Iran dan radar pantai kerana pelanggaran gencatan senjata yang baru. Mungkin mereka tidak akan pernah belajar. Presiden terus berkata, mungkin akan tiba masanya di mana kita tidak lagi mampu bertolak ansur dan kita akan dipaksa untuk menyelesaikan secara ketenteraan kerja yang telah kita mulakan dengan sangat berjaya. Jika itu berlaku, Republik Islam Iran tidak akan wujud lagi. Kini sebagai tindak balas, Iran telah melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah Kuwait dan Bahrain. Ini adalah pertukaran tembakan kedua hujung minggu ini antara Amerika Syarikat dan Iran. Naib Presiden J.D. Vance telah memuat naik di X pada hujung minggu dengan mengatakan Iran telah menandatangani perjanjian gencatan senjata. Kami menghormatinya. Jika mereka mempunyai perbezaan pendapat tentang bagaimana memorandum persefahaman itu sedang dilaksanakan, mereka boleh menghubungi melalui telefon, tetapi keganasan akan dibalas dengan keganasan. Tindakan ketenteraan baru ini berlaku ketika situasi antara Israel dan Hizbullah berkembang di satu lagi medan yang berasingan tetapi selari. Orang Israel telah melancarkan serangan udara baharu terhadap Hizbullah pada hujung minggu ini, manakala Hizbullah meneruskan serangan terhadap pasukan Israel di selatan Lubnan dan membunuh sekurang-kurangnya seorang askar sepanjang malam. Pada penghujung minggu lepas, terdapat kemajuan diplomatik di Washington apabila Israel dan Lubnan menandatangani perjanjian rangka kerja yang bertujuan untuk menormalkan hubungan antara kedua-dua negara dan melucutkan senjata Hizbullah. Sementara Tehran mencetuskan provokasi di laut, sekutunya memberi tekanan di Lubnan, Bahrain mengaktifkan amaran dan Israel memperketatkan tindakan terhadap Hizbullah, apa yang coba dicetuskan oleh rejim Iran di Hormuz. Kenapa Trump memutuskan untuk bertindak semula? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Serangan balas Amerika Syarikat berlaku di selatan Iran dan telah dikemukakan oleh Washington sebagai tindak balas langsung terhadap pencerobohan Iran ke atas pelayaran komersial. Kapal tangki MTQQ sedang berlayar berhampiran Selat Hormuz apabila ia diserang oleh drone serangan menurut Komando Pusat Amerika Syarikat. Kapal tersebut bukanlah sasaran ketenteraan. Ia membawa minyak melalui laluan penting untuk perdagangan global dan akhirnya menjadi alat tekanan oleh rejim yang menggunakan ketakutan sebagai alat politik. Trump memutuskan untuk bertindak balas kerana rejim Iran telah pun diberi amaran selepas serangan sebelum ini terhadap kapal ME Ever Lovely. Mesej Amerika adalah mudah, gencatan senjata perlu dihormati, Tehran tidak menghormatinya. Apabila serangan baru mengenai MTQQ, Amerika Syarikat menganggap kejadian itu sebagai pelanggaran langsung perjanjian dan melancarkan operasi baru terhadap pelbagai sasaran Iran. Sasaran yang dipilih menunjukkan bahawa tindak balas itu bukan sekadar simbolik. Pesawat Amerika Syarikat telah menyerang sistem yang berkaitan dengan pemantauan ketenteraan, komunikasi, pertahanan udara, penyimpanan drone dan keupayaan untuk melancarkan periuk api. Ini melemahkan struktur yang digunakan oleh rejim untuk memerhati, mengancam dan menyerang kapal-kapal di Teluk. Rumah Putih telah meningkatkan ketegasan selepas serangan tersebut. Trump menyatakan bahawa pesawat Amerika Syarikat telah menyerang lokasi yang berkaitan dengan peluru berpandu, drone dan radar pantai kerana pelanggaran baru terhadap gencatan senjata. Beliau juga menjelaskan bahawa mungkin akan tiba masanya Amerika Syarikat tidak lagi bertolak ansur dan terpaksa menyelesaikan tugas yang telah dimulakan itu secara ketenteraan.
Rejim Iran telah cuba memberi respons dalam bentuk ancaman. Pengawal revolusi telah bercakap mengenai tindakan balas dan serangan menggunakan drone serta peluru berpandu telah direkodkan terhadap kawasan yang berkaitan dengan pasukan Amerika di Bahrain dan Kuwait. Walaupun begitu, pihak berkuasa Amerika menunjukkan bahawa tiada kerosakan besar atau mangsa Amerika yang disahkan pada ketika itu. Bahrain juga menuduh Iran melanggar kedaulatannya dengan drone dan menganggap kes itu sebagai ancaman langsung terhadap keselamatan warga negara serta penduduknya. Di Bahrain, siren membunyikan amaran kepada penduduk. Pihak berkuasa tempatan meminta orang ramai bertenang dan mengikuti arahan keselamatan sementara ketegangan semakin memuncak. Emiria Arab Bersatu juga menjadi tumpuan tekanan dari Iran. Wakil-wakil yang berkaitan dengan rejim mula menyerang warga Emiria Arab Bersatu secara terbuka, menuduh negara itu membantu tindakan terhadap Iran. Ini menunjukkan satu lagi perkara penting. Semakin kuat tekanan, semakin Teheran mencari musuh luar untuk membenarkan kerugian dalaman mereka. Sementara itu di Lubnan, satu lagi cabang krisis juga meletus di jalanan. Penyokong Hizbullah telah menyekat jalan-jalan di Beirut dan membantah perjanjian antara Israel dan Lubnan yang dimediasi oleh Amerika Syarikat. Pemberontakan itu berlaku kerana teks tersebut membincangkan perkara yang paling sensitif bagi kumpulan itu, iaitu perlucutan senjata Hizbullah dan pembongkaran infrastruktur ketenteraan mereka. Bagi rakyat biasa, ini bermakna satu usaha untuk mengembalikan Lubnan kepada rakyat Lubnan. Bagi Hizbullah, ini bermakna kehilangan kuasa. Marco Rubio mengumumkan perjanjian 3 hala antara Amerika Syarikat, Israel dan Lubnan sebagai langkah untuk memulihkan kedaulatan Lubnan, melucutkan senjata Hizbullah dan membongkar strukturnya. Perjanjian itu juga merangkumi koordinasi ketenteraan yang difasilitasi oleh Amerika Syarikat. Dalam prakteknya, Washington cuba membuka satu lagi front diplomatik dan keselamatan untuk mengurangkan kuasa Iran di Lubnan tanpa membiarkan Israel terdedah. Netanyahu juga telah memperkeras ucapannya. Perdana Menteri Israel itu menyatakan bahawa Israel akan kekal di zon keselamatan di selatan Lubnan selagi Hezbollah tidak dilucutkan senjata. Beliau menganggap kehadiran itu sebagai syarat untuk melindungi utara Israel dan mengelakkan kumpulan itu daripada kembali menggunakan wilayah Lubnan sebagai pangkalan serangan. Pendiran Israel adalah jelas. Jika Hezbollah terus memiliki senjata dan ancaman, Israel tidak akan menyerahkan keselamatannya kepada janji-janji kosong. Pasukan Israel juga memaklumkan tindakan terhadap anggota bersenjata Hizbullah di kawasan Nabatiyeh dan terhadap pelancar roket. Perkara ini mengaitkan krisis di Lubnan dengan krisis di Iran. Ia bukanlah insiden yang terpisah. Teheran memberi tekanan di laut, mengancam negara-negara Teluk dan menggerakkan sekutu proksinya di Lubnan. Koraknya adalah sama, mencipta titik-titik ketegangan untuk cuba memaksa pihak lawan berunding kerana takut. Hizbullah menolak perjanjian Washington dan dengan jelas menyatakan bahawa mereka tidak berniat untuk menyerahkan senjata mereka. Seorang ahli parlimen yang berkaitan dengan kumpulan itu menyatakan bahawa kerajaan Lubnan tidak akan dapat memaksakan teks tersebut tanpa Hizbullah. Di Iran, pendirian yang lebih tegas juga datang dari dalam. Sebahagian daripada majlis pakar menuntut agar garis merah yang ditetapkan oleh pemimpin tertinggi dihormati dalam rundingan. Mesej itu telah disampaikan sebagai satu halangan terhadap sebarang konsesi. Dalam prakteknya, golongan keras dalam rejim cuba menghalang sebarang pengunduran sebenar sambil menggunakan perbualan diplomatik untuk membeli masa. Dalam kotak alat anda mempunyai peluru berpandu, drone, kuasa perisikan dan keselamatan, penentangan, sekutu dan juga rundingan. Jika anda melihat isu ini dengan cara tersebut, memang tiada sebarang masalah akan timbul. Pada saat anda berada di situasi itu, anda hanya tidak boleh lupa bahawa anda sedang berperang. Senior Galibaf selalu berkata bahawa rundingan adalah alat perjuangan. Musuh yang dihina, musuh yang dikalahkan. Senior Syahid Fakhrizadeh telah mengambil kesempatan daripadanya. Selepas itu, adakah dia akan menunaikan janjinya? Tidak. Tetapi yang penting ialah, dengan apa cara sekalipun, anda mesti mendapatkan kelebihan pada saat pertama supaya jika esok seluruh meja rundingan runtuh, apa yang anda capai pada permulaan sudah menjadi milik anda.
Kita dapat sesuatu dengan segera pada awalnya dan kita tahu bahawa pada pendapat saya, pendapat pribadi saya ialah selepas itu semuanya boleh runtuh, tidak mengapa jika semuanya runtuh. Yang penting ialah pada saat pertama itu, kita berjaya mendapatkan sesuatu yang asas daripada mereka. Saya sudah pernah katakan ini secara terbuka sebelum ini. Kita perlukan masa dan kita perlukan sumber. Kita sedang berperang dan dalam rundingan, kita menggunakan Amerika Syarikat sebagai alat untuk mendapatkan masa dan memperoleh sumber. Kita tidak mempunyai sebarang ilusi tentang keamanan dengan Amerika Syarikat. Inilah permainan yang nampaknya Trump telah memutuskan untuk hadapi dengan kurang kesabaran. Kenyataan Mahdi Mohammadi, penasihat yang berkaitan dengan kem politik Iran, menguatkan lagi pandangan ini apabila beliau menganggap rundingan sebagai alat untuk mendapatkan masa dan sumber. Frase ini meruntuhkan imej niat baik yang cuba dijual oleh rejim tersebut. Jika perbincangan digunakan untuk menarik nafas, menyusun semula kekuatan dan menunggu peluang yang lebih baik, maka tekanan ketenteraan Amerika tidak lagi menjadi dorongan semata-mata, tetapi bertukar menjadi strategi. Iran juga menilai untuk membatalkan perbincangan teknikal di Switzerland selepas serangan Amerika. Namun persoalan yang timbul adalah mudah. Rundingan teknikal tentang keamanan mana yang boleh bertahan apabila rejim yang sama menghantar drone ke atas kapal tangki minyak, memberi tekanan di Selat Hormuz dan membiarkan sekutu mereka membakar jalanan di Lubnan. Serangan Amerika telah meletakkan 3 mesej di atas meja. Yang pertama ditujukan kepada Tehran, menyerang kapal dagang akan ada harganya. Yang kedua ditujukan kepada negara-negara teluk. Amerika Syarikat masih bersedia untuk melindungi laluan strategik. Yang ketiga ditujukan kepada Hizbullah dan sekutunya. Peluang untuk menggunakan perjanjian sebagai sandiwara politik semakin mengecil. Di antara Hormuz dan Beirut, tangan yang sama muncul. Pengaruh Iran cuba bertahan melalui ancaman. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara keuangan melalui butiran Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.